أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan menurunkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan lagi nikmat-nikmat kurniaannya kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairul Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Palembani rahmatullah alaih. Muka surat yang ketiga itu juzuk yang keempat, bermula taubat. Kata Syekh rahimahullah, bermula taubat itu iaitu permulaan jalan bagi orang yang salih. Jadi permulaan perjalanan orang yang salih ini bermulanya dengan taubat. Itu yang disebut sebagai salih. Siapa dia salih? Jadi salih dalam istilah tasawuf ni orang yang berjalan ruh dia, tu jiwa dia. Jadi orang yang jiwa dia, kalbu dia, hati dia berjalan, yakni berjalan di alam rohani. Maksud berjalan di alam rohani ini iaitu dia menempuh perjalanan kerohanian dia. Maka antara jalan-jalan yang kena tempuh, taubat ini. Ini jalan. Macam kita jugalah. Kalau kita berjalan secara zahir ni, ada tempat yang kita kena tempuh, ada kampung yang kita kena lalu. Jadi macam-macam kampung lah. Lalu ke bandar, daerah tu, negeri tu kita akan lalu. Maka perjalanan rohani yang mana orang yang berjalan tu dinamakan salik, juga dia menempuh orang panggil makam-makam rohani, tempat-tempat kerohanian ataupun perjalanan kerohanian. Maka salah satu kampung awal sekali hak dia kena tepuh, dia kena lalu, orang panggil taubah, panggil makam taubah. Jadi ini antara perjalanan awal yang perlu ditempuh oleh golongan yang dinamakan salik. Salik ni macam saya kata tadilah, orang yang sedang berusaha untuk menempuh perjalanan dia mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan tu orang panggil perjalanan rohani. Jadi kita ulama-ulama ni dia buat bandingan lah dengan perjalanan zahir kita ni, banyak persamaan. Antara persamaannya, orang yang berjalan ni dia kena lalu kawasan tu, kawasan ni, perjalanan zahir. Maka perjalanan batin pun kita juga dia kena lalu. Yang disebutkan kalau perjalanan zahir ni orang panggil kampung ataupun daerah ataupun negeri, dia kena lalu. Maka perjalanan batin ni dipanggil maqamat dan ahwal. Maka salah satunya adalah taubah. Dan dia ada lagi makam-makam dan ahwal yang lain yang dia kena tepuh dalam perjalanan kerohanian itu. Kalau perjalanan zahir ni dia melibatkan badan kita bergerak, jalan pergi kampung tu lalu ke kampung ni.
Perjalanan batin ni badan tak gerak, tapi jiwa dia, ruh dia tu dibayangkan seperti bergerak, berjalan menempuh makam-makam tadi tu. Jadi taubat ini kata Syekh dalam kitab ni permulaan bagi orang yang salik, orang yang berjalan dalam perjalanan kerohanian dia. Yang menyampaikan kepada berbuat ibadat yang sempurna. Jadi perjalanan kerohanian ni yang orang panggil salik ni, antara tujuannya, di banyak. Kalau kita tengok dari pelbagai sudut, tujuannya macam-macam. Keseluruhannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah lah. Tapi kalau kita pecah tu, dia banyak perkara yang boleh kita sebut. Maka antaranya tujuan orang menempuh perjalanan kerohanian ni, tujuannya apa? Yang menyampaikan kepada berbuat ibadat yang sempurna. Tujuannya untuk menyempurnakan ibadat. Dah kok mana kesempurnaan ibadat ni? Kesempurnaan ibadat ni kadang-kadang melibatkan aspek zahir, dan sebahagian lagi melibatkan aspek batin. Itu aspek kesempurnaan ibadat. Macam sembahyang kita, solat kita, bila cukup rukun dia, syarat dia, itu asas dia. Kesempurnaan dia pula perkara-perkara sunat yang kita buat dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau asas kepada rukun, sekadar perbuatan tu rukun. Perbuatan saja itu rukun. Itu rukun dia, asas dia. Dah kesempurnaan dia, maka antaranya kita bacalah bacaan-bacaan yang diajar tu. Itu kesempurnaan dia. Kemudian kita rokok pula dalam keadaan kedudukan yang betul lah. Sebab rokok ni dia dikira ada tahapan, ada yang tidak sempurna tapi sah dari segi syarak. Tapi ada kedudukan yang sempurna dia tu. Itu kesempurnaan dia dari segi perbuatan zahir. Kalau dia orang rokok tu lebih kurang je tak? Maksudnya lebih kurang dia tak tahu. Rokok tu. Kalau sekiranya perbuatan tu sudah mencapai had rokok, memadai. Lebih-lebih lagi kalau dia ada masalah sakit dan sebagainya, ada apa. Jadi cuma kalau dia sepatutnya dia boleh buat lebih baik, dia tak buat, dia hilang kesempurnaan dia. Hilang kesempurnaan dia. Jadi ada pun kesempurnaan batin pula, iaitu antaranya banyaklah, termasuklah khusyuk, hati-hati dia, ikhlas hatinya, dan macam-macam lagi. Itu kesempurnaan batin dia. Jadi tujuan salik ini adalah untuk menyempurnakan ibadah, terutamanya dari aspek batin dia. Itu tujuan saya. Yang menyampaikan kepada makrifat Allah. Jadi kesempurnaan ibadah ni ke mana ada tuju dia? Kita buat ibadah dan nak menyempurnakannya, ke mana nak bawa kita? Jadi ibadah yang kita buat, yang kita cuba untuk sempurnakan ni, kalau di dunia ini, dia akan membawa kita kepada makrifat Allah. Dia menatijahkan kepada makrifat. Kalau di akhirat nanti, waktu itu akan mendapat ganjaran yang dijanjikan lah, yang dijanjikan Allah, itu di akhirat atau dunia ni. Kita menyempurnakan ibadah kita ni, akhir sekali dia akan bawa kita kepada lebih dekat dengan Allah, lebih mendekati Allah, dan lebih mendalam pengenalan kita atau makrifat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjalanan. Kita betul ibadah kita nak sempurnakan dia, dan dia ada lagi perjalanan tu, akhir sekali dia akan pergi kepada makrifat, yakni pengetahuan kita, keyakinan kita terhadap Allah meningkat. Kehalusan faham kita, kekuatan yakin kita meningkat. Itu dikatakan makrifat. Dan tahapan makrifat ni tak samalah daripada maqam serendah-rendahnya sampai setinggi-tingginya. Itu makrifat, dia tak ada sepadan. Dia tak ada sepadan. Dan iaitu membawa kepada kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dari segi yang lain pula, bila kita berusaha menjadi salik ini, orang yang cuba nak
menempuh perjalanan kerohanian, tujuan untuk menyempurnakan ibadah, mencapai makrifat. Apa yang akan diperoleh lagi? Iaitu mencapai kepada kemenangan, kejayaan dalam kehidupan dunia, demikian juga di akhirat. Itu ujung sekali lah. Menang dengan arti berjaya lah, berhasil, luluh dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Itu ujung sekali. Semua orang nak benda ni, mengharapkan dia memperoleh kebahagiaan, kejayaan dalam hidup dunia dia, di dunia dia dan juga di akhirat. Dan lagi taubat itu membawa kepada dikasihi oleh Allah. Selain daripada itu, taubat ni juga, orang yang menempuh perjalanan taubat ni, antara faedah dia iaitu dia akan dikasihi oleh Allah. Dia akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat ni sebenarnya sangat penting. Sekalipun dalam perjalanan kerohanian tu dia dianggap permulaan, tetapi sebenarnya secara pelaksanaan dia, taubat ini sebenarnya dia memanjang. Maksudnya dia akan ada pada tahapan-tahapan lain, cuma dengan makna yang berbeza. Tapi makna asasnya depan mula-mula kampung mula-mula. Kampung mula-mula yang kita lalu itu panggil taubat. Tapi hakikat sebenarnya dia juga melibatkan kampung-kampung lain. Perjalanan, kalau kita lalu, kita bandingkan dengan perjalanan Zuhir ni, maksudnya dia bukan ada pada kampung mula-mula kita tempuh je, tapi kampung-kampung lepas tu pun ada juga perkara tu. Maka dalam perjalanan rohani pun macam tu juga. Sekalipun peringkat pertama tu ataupun maqam pertama, marhalah pertama, marhalah taubat, tapi sebenarnya pada peringkat-peringkat selanjutnya makna-makna taubat tu tetap ada juga. Jadi taubat ini dianggap sebagai ibu lah, ibu perjalanan. Asas dan ibu pada perjalanan kerohanian. Jadi kalau kita boleh mengukuhkan bahagian ini pun 1000 rahmat dah. Syukur dah. Baik, kita akan tengok perincian dia. Jadi antaranya disebut di sini dikasihi oleh Allah. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala ni kadang-kadang tak nampak pada pandangan manusia. Tapi dengan pedoman agama ni kita tahulah antara yang menyebabkan dapat kasih sayang Allah Ta'ala ni, orang selalu balik ke dia, kembali kepada dia. Mungkin kadang-kadang manusia tak pandang gitu. Saya kalau dalam perkara ni saya teringat pada satu kisah lah yang diceritakan. Tapi benda ni menjadi pedoman untuk kita faham benda macam ni. Kadang-kadang lain pada pandangan manusia, lain pada kenyataan. Boleh jadi macam tu. Iaitu ni kisah ni disebut dalam kitab-kitab lama dulu. Kita pernah baca kisah ni. Iaitu kisah yang mungkin berkait dengan Bani Israel, tapi sekiranya kisah itu tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syarak kita itu, maka tidak jadi masalah untuk kita ambil intibar. Jangan kita kata sebab kisah-kisah berkait Bani Israel ini kita panggil Israiliyat. Tidak semua Israiliyat tak boleh. Tapi orang kita kerana sebut Israiliyat membayangkan semua perkara itu negatif. Kena tengok dulu. Kisah-kisah yang berkait dengan Bani Israel ini, yang kita sebut Israiliyat ni, ada dia berlawan dengan syarak kita tu. Ada asas berkaitan dengan syarak. Kita tidak berlawan, tidak jadi masalah. Bahkan Nabi suruh Nabi suruh hadisu min Bani Israel, bicara wala haraj. Ceritakanlah, sebutkanlah kisah-kisah berkenaan yang melibatkan Bani Israel dulu tu, dan tidak mengapa. Cuma ulama-ulama kita menetapkanlah kaedah-kaedah tadi, asalkan cerita itu tidak ada percanggahan dengan syariat kita, tidak ada percanggahan dengan prinsip-prinsip asas agama kita. Baik, antara kisah ni dia berlaku zaman Nabi Musa, dikatakan. Jadi ada seorang di sebuah kampung tu, dalam kisah mereka ni, orang ni terlalu jahat dan jadah lalu. Jadi masyarakat sekitar tu pandang dia terlalu jahat lah. Jadi dia tiba-tiba dia mati. Bila dia mati ni, orang kampung tidak menguruskan jenazah dia. Orang buang sekali dengan sampah je. Kenapa? Kerana orang masyarakat ni pandang dia terlalu jahat. Sehingga jenazah pun tak berasa nak urus. Sehingga mereka buang sekali dengan sampah gitu je. Tempat pembuangan sampah.
Maka kisah ni menyebut Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa supaya pergi menyempurnakan jenazah tu. Menyempurnakan jenazah. Dari segi syarak tidak jadi masalah lah. Selagi seorang tu dikira sebagai Muslim mukmin, jahat mana sekalipun, jenazahnya tetap kena sempurnakan. Tak boleh jaga dengan syarak dari aspek tu. Jahat mana sekalipun. Tapi kalau dia tetap Muslim mukmin, yang cukup, yang asasnya ada, dikira sebagai sabit Islam dia tu, sekalipun dia buat jahat macam mana pun, dia tetap dikira sebagai orang yang kena selesaikan, sempurnakan jenazah dia tu. Jadi Nabi Musa diperintahkan menyempurnakan jenazah dia ni. Cuma Nabi Musa tanya, sebab apa jadi kini ni? Sebab apa orang teruk dia sekali dengan tuan dalam sekali dengan hapah ni, orang dah sempurnakan jenazah ni? Orang kampung jawab, standard lah. Jahat dah lalu. Jangan sangka pun, jahat dah lalu. Jadi tak berasa nak sempurnakan jenazah dia. Buang gitu je. Lalu Nabi Musa pun jadi tertanya-tanya, kenapa? Apa rahsia di sebalik semua ni? Jadi dia berdoa mengadu kepada Allah dan Allah Ta'ala jelaskanlah keadaan sebenarnya. Dia kata orang ni yang meninggal ni memang betul, pandangan orang tu betul, memang dia jahat. Tapi rupa-rupanya di saat-saat akhir sebelum dia meninggal, dia ada hal-hal yang tersendiri berlaku pada dia, yang orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu apa benda. Masa dia nak mati ni, dia tak ada benda lain dah, dia mengadu hal kepada Allah. Beberapa pengaduan. Pertama sekali, dia mengaku. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang aku buat ni memang larangan. Tapi oleh kerana aku ni jahat, nafsu aku jahat. Aku tak nak kawan nafsu aku, keinginan aku tu buat juga. Tapi aku tahu, benda aku buat ni memang memarah, melarang. Tapi aku tahu, nafsu aku jahat lagi. Aku kalah dengan nafsu. Ingat aku. Orang jahat ni dua bahasa. Dia jahat tapi dia mengaku dia jahat. Banding dia jahat, tak kuasa jahat, berat waktu lagi. Dia buat jahat, ataupun dia buat jahat, dia rasa dia baik. Itu berat dan lagi. Ni dia jahat, dia sedar. Dia mengaku, dia tahu, ya Allah, aku buat ni benda salah. Tapi aku tahu aku ni kalah nafsu aku. Aspek tu kita tak nampak, rupanya ada kebaikan macam ni dari aspek tu. Kemudian dia mengadu, antara inti pengaduan dia kata, aku minta ampun kepada kau, ya Allah. Dia minta ampun. Dia tahu dia buat salah, dia minta ampun Allah. Kemudian dia mengadu lagi, mengadu dalam perkara yang sama. Lebih kurang dia kata, kau sekiranya kau tidak beri ampunan kepada aku, ya Allah, dia minta supaya minta Allah Ta'ala beri ampun ke dia. Sebab apa dia kata, kalau aku tidak diampun, dia kata, syaitan akan suka hati. Sebab apa? Memang kerja syaitan ni nak menyesatkan manusia, nak merosakkan manusia. Kalau ada seorang dia berjaya disesatkan, raya besar lah dia. Raya lah dia. Jadi aku minta kau ampun. Tapi sekiranya kau beri pengampunan kepadaku, syaitan akan bersedih. Kalau kau beri keampunan, syaitan yang selama ni berusaha gigih, bermati-matian nak menyesatkan manusia ni, tiba-tiba mendapat rahmatmu, tiba-tiba terampung. Sangat menyesal dia. Sebab apa? Sekian banyak tenaga digunakan, masa habis untuk sesatkan orang, akhir sekali tak berjaya. Dia akan menyesal habis. Begitulah antara sisikan dengan penyesalan dan dia mati. Jadi rupa-rupanya gerak kejujuran hati dia tu dipandang. Nah, atas dasar itulah Nabi Musa disuruh dipentahkan supaya menyempurnakan jenazah tu. Bukan sekadar tu dikatakan orang ni jadi kekasih aku. Saat-saat ujung dia tu. Kita dah tahu. Ni benda macam ni lah. Jadi salah satu yang membawa kepada ni taubat. Orang hatinya balik kepada Allah Ta'ala, yang kita akan tengok inti dia tu apa. Seperti firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang banyak taubat. Banyak taubat ni kita tahu, banyak jugalah salahnya tu. Banyak salah, banyak taubat. Taubat ni orang yang banyak kali bertaubat. Banyak kali. Sebab apa boleh jadi gini? Ini yang kita pandang. Kita akan tengok rahsia-rahsia ni. Rahsia-rahsia banyak perkara yang terselindung dari pandangan kita ni, pengetahuan kita berkait perkara ni.
Kadang-kadang mungkin orang timbul dalam fikiran kita, dah taubat kawan ni. Baru ni aku tengok taubat dah berjebek dah minggu depan, buat pula. Dah 3 minggu tu, seminggu tu buat pula kakak ni. Gua ni tu. Ni gua nak ni. Ni kita akan tengok. Kita tengok keadaan dia tu. Sebab tu tawab ni berulang kali. Maksudnya dia buat silap, dia membetulkan diri dan penuh memenuhi syarat dia, cukup syarat. Dia terjatuh lagi lepas tu cerita lain. Jadi tawab ni dengan makna berulang kali pun boleh jadi, bersungguh-sungguh pun boleh jadi dan macam-macam. Kerana perkataan sirah mubalaghah ni, tawab ni ada mengandungi makna mubalaghah. Nanti kita akan tengok sudut pandang. Jadi bahawa Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang banyak taubat, banyak sedar diri, baiki diri. Sebagai manusia ni dah elak lagi daripada salah dan silap. Cuma itu dugaan Allah untuk kita. Bila tersilap, betul balik. Sampai masa kadang-kadang sesuai takdir Allah Ta'ala terbabah lagi, betul balik. Itu tugas kita, kerja kita. Sejauh mana dia berhasil itu urusan Allah. Tapi biar ada azam dalam hati, kalau tersilap betul, nak betul balik, nak balik semula. Itu tawab berulang kali, betul semua. Dan dia ada kaitan dengan maqam nafsu manusia. Kadang-kadang orang akan timbul pertanyaan tadilah, macam saya kata tadi tu. Sama ada pandangan orang atau orang tu sendiri. Pandangan orang macam mana tadilah. Ni aku tengok taubat ada dah. Dengan cerita buat pula kakak. Nanti kepak apa tu buat pula. Itu pada orang, pada diri kita sendiri pula kadang-kadang mari penyesalan, sedar nak berhenti. Lepas sampai time ni hilang, mari angin semula. Terbuat pula. Jadi ini membawa persepsi yang keliru kadang-kadang pada diri kita sendiri. Dah kalau begitu aku taubat belum mari tu betul tak tu? Hari ni mari angin main pula. Mari angin lain pula dah ni. Baru ni sedang ada dah. Dah betul ke taubat aku selama ni? Jadi pertanyaan. Orang tu pula dia fikir munim nawo. Kau tengok aku tengok dah lepas-lepas dah 2 hari membuat pula lagi. Aku yakin membuat pula lagi. Pandangan orang itu munim nawo taubat. Taubat lah. Kau tu pula dah. Sebab apa boleh jadi gini? Sebab boleh jadi dia balik kepada maqam nafsu. Dia balik kepada maqam nafsu manusia. Tengok maqam. Kalau kita tengok dari aspek ini, kita tak nak terima kenyataan. Kalau kita tak tengok dari sudut ini, kita tak nak terima hakikat. Ada orang taubat, buat pula. Taubat, buat pula. Dia nak terima. Akhir kali dia nak terima tawab yang dengan orang yang banyak kali taubat. Mana boleh jadi gini? Taubat-taubat buat. Taubat-taubat buat. Berarti dia tak faham. Kalau kita tengok dari sepetah lalu, dia tak nampak asah. Apa boleh jadi gini? Tapi kalau kita tengok dari sudut pandang tasawuf, dia akan faham. Dia akan faham kenyataan ini. Jadi, secara mudahnya, maqam nafsu manusia ni, jiwa manusia ni berbagai-bagai. Kita tahu amarah. Rendah sekali. Perangai amarah ni memang cenderung buat jahat. Dan kalau dia buat pun, ia payah sedar. Dia tak pernah sedar mana. Dia dia bangga dengan kesalahan dia tu. Banyak potong alam sikit lah amarah ni. Dia cenderung buat perbuatan jahat. Dan kalau terbuat pun dia tak insafi diri, dan nak betul mana. Tapi kadang-kadang mungkin kerana dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, mungkin dia betul juga. Tapi dalam keadaan jiwa dia mungkin tidak sekuat itu. Tapi oleh kerana panduan ilmu dia tu, dia cuba untuk betul. Dan keadaan diri kita, kemahuan diri dia tu tak kukuh sangat. Tapi bila jiwa manusia ni dibersihkan sikit, ditingkatkan Allah menjadi lawamah. Baru jadi saya kata ni. Lawamah ni orang yang masih ada pengaruh nafsu dia dan terpengaruh diri dia lagi. Tapi dia akan ada kesedaran. Lepas tu bagi lawamah, dia akan cela diri dia. Maksudnya dia on off ni. Kadang-kadang dia timbul keburukan ni, dia sedar sungguh. Bila sedar tu, dia memenuhi persyaratan taubat. Nadam dan sebagainya, dia cuba tinggal. Tapi sampai tadi dia hilang, dia timbul nafsu dia balik. Dia terbuat lagi, dia sedar balik. Dan dia sedar sungguh. Timbul lagi. Ini ehwal bagi orang yang berada pada tahapan lawamah.
inilah kita kan kenapa jadi tawab ni. Kerana ada pattern tu. Ada pattern tu. Kita secara zahir tak nampak lah. Mana jadi gitu. Menyesal taubat buat pula. Dah betul taubat punya. Kita dah salah. Kita dah salah menilai orang. Cara kita. Kita tak tahu keadaan dia macam mana. Kita faham keadaan, kita faham ada kemungkinan berlaku. Apa ni taubat ni adalah proses penyucian jiwa. Ya. Apa pun kait antara taubat ni dengan doa. Doa. Bila kita melakukan itu taubat kita minta doa. Ya, doa ni dari satu segi dalam kaitan dengan taubat kita minta supaya kita dihidayahkan Allah dari satu segi. Dan itu sebagai salah satu hal yang menguatkan taubat kita. Sebab kita tak akan berhasil bertaubat kalau tidak ada hidayah Allah. Percayalah. Jangan kita rasa bangga dengan alim kita, dengan soleh kita, dengan lebar kita, jangan kita sebab bangga. Sebab kita tak ada kekuatan pun nak baiki diri. Semua tu dengan hidayah Allah. Jadi apa-apa hal pun doa tetap doa. Itu ubudiah kita sedar. Kita ni kurang dan lemah. Jadi yang menguatkan taubat kita doa kita tu. Orang berdoa ni orang sedar, dia tak ada memiliki apa-apa. Kalau dia rasa milik lelaki, tak awak benda. Orang berdoa ni dia tahu, dia berhajat. Jadi doa tu menguatkan taubat. Jadi satu segi doa tu sebagai petanda penguat pada dia ni ada erti taubat pada dia. Dia ada sedar diri dia tu. Yang kedua, dia menjadi sebab kepada mendapat hidayat Allah yang akan mengukuhkan taubat dia tu. Memang ada kaitan lah. Artinya bahawasanya ayat tadi Allah Ta'ala itu kasih ia akan orang yang banyak taubat daripada segala dosanya, dan kasih ia akan orang yang suci daripada segala dosanya, mutatahhirin, orang yang bersuci lah, dan daripada segala najis. Jadi ayat ni saripati dia Allah Ta'ala pertama sekali kasih kepada golongan orang yang banyak taubat dia. Yang kedua, orang yang banyak menyucikan diri, sama ada zahir dan batin. Menyucikan diri dari aspek zahir ni, membersihkan diri daripada kekotoran dan najis lah. Kemudian menyucikan diri dari aspek batin, iaitu menyucikan kalbu dia dengan cara taubat. Baiki di keburukan dia tu, dia taubat berarti dia baikilah keburukan batin dia. Baik, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah, at-taibu min adz-dzambi kaman la dzamba lahu. Ni tengok. Artinya bermula orang yang taubat itu kekasih Allah Taala. Kalau dia balik kepada Allah Taala, dia sudah ada makna dikasihi oleh Allah. Apapun kadang dia tetap bila taubat tu dia ada makna mendapat dikasihi oleh Allah tu. Dia pulang balik cerita lain, kemudian dia taubat lagi. Jadi itu biasalah. Baik, bermula orang yang taubat daripada dosanya itu, iaitu seperti orang yang tiada berdosa. Kalau dia betul taubat dengan syarat dia tu, maka dia dikatakan sebagai orang yang tidak ada dosa. Bukan tak ada dosa, failnya tu ditutup. Jangan tak ada dosa pula, fail tutup. Di sinilah kadang-kadang setengah orang dia keliru dalam memahami istilah tasawuf. Ni saya nak tajuk lain sikit berkait dengan isu ni. Isu tak ada dosa ni bukan tak ada dosa. Tak ada dosa tu itu Nabi dan Rasul. Selain daripada Nabi dan Rasul tetap ada dosa. Cuma fail-fail itu banyak kena tutup. Beza tu. Tak ada fail cerita lain. Ini ada fail tutup. Prosesnya dia macam ni, bila dia melakukan dosa tu Allah akan muka. Gimana? Bila dia melakukan dosa tu Ya. Allah akan muka. Tiba-tiba dia taubat. Dia taubat tu Allah Ta'ala akan beri rahmat dia kepada taubat. Ya. Fail itu ditutup. Maksudnya Taubat dapat rahmat. ya. Itu salah satu mendapat kasih sayang Allah, mendapat rahmat dan failnya ditutup memenuhi syarat. Imam Ghazali dia menjelaskan khilaf ulama tentang taubat ni. Kita tahu taubat ni dia ada persyaratan dia lah. Persyaratan dia, dan persyaratan dia bukanlah benda yang susah sangat.
bukan benda berat sangat. Dan boleh diusahakanlah. Persoalannya dan dibahaskan oleh Imam Ghazali dalam Minhaj al-Abidin. Saya nak sebut asas ni dulu, semua saya pergi kepada persoalan yang saya nak sebut tadi tu. Iaitu orang yang taubat ni apakah semestinya diterima atau tidak semestinya. Jadi Imam Ghazali kata di situ ada khilaf ulama. Setengahnya mengatakan bahawa bila bertaubat penuh syarat dia mesti diterima. Itu satu pendapat. Yang kedua kata Ghazali, tidaklah demikian, dia kata tidak semesti, tapi zon yang tinggi ataupun keberkahan yang sangat tinggi dia diterima oleh Allah. Dua-dua ni beza sikit lah. Tu kata bila taubat cukup syarat pasti. Ni tak pasti lagi, tapi keberkahan yang tu sangat tinggi dia diterima oleh Allah. Apa-apa pun itu khilaf, tak apalah. Jadi persoalan sekarang, bila seorang tu bertaubat, bahasa mudah kok failnya ditutup. Maka di sinilah ulama tasawuf mengemukakan satu istilah, tapi disalahfahami oleh setengah orang, sama ada sengaja ataupun tidak. Kalau maksum, itu adalah merupakan status para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul ini memang tak ada salah, tak ada dosa. Adapun masalah dosa kecil itu adalah khilaf sikit. Dosa besar tak ada. Kita kena pegang konsep ni, bahawa para Nabi dan Rasul tak ada dosa, tidak melibatkan dosa. Bukan salah, salah tu perbuatan biasa. Salah silap ni tak semesti dosa. Kita kabur A rupanya B tu betul. Itu betul salah tu cerita lain. Ni masalah dosa pahala. Jadi status maksumnya para Nabi dan Rasul ni, maksum berarti tidak ada dosa sama sekali. Maksudnya tidak akan buat benda-benda yang melibatkan dosa. Kita kena pegang asas tu dulu. Sebab apa? Kita akan timbul banyak persoalan-persoalan yang kalau kita tak pegang asas ni, kita akan jadi keliru. Akhir-akhir tanggapan kita salah. Tu saya khabar tu. Sebab keilmuan Ahlus Sunnah ni dia banyak prinsip dia. Itulah yang menyebabkan keilmuan Ahlus Sunnah ni kukuh. Sebab dia pegang pada prinsip. Bila timbul masalah, dia boleh sesat dengan baik. Kerana kalau kita ada formula molek. Kalau jadi tak ada formula ni, tu pakai. Sakut belakang, tu masalah. Jadi dalam masalah maksum Nabi ni, mereka ni tidak melakukan sebarang dosa dan kesalahan. Itu untuk pelihara. Maksud tak ada dosa. Dijaga oleh Allah. Kemudian ada istilah ulama tasawuf. Istilah ulama tasawuf berkait dengan bukan golongan Nabi dan Rasul, tapi golongan awliya. Yang mereka letakkan nama mahfuz. Di sinilah ulama tasawuf dituduh. Sehingga dituduh meyakini keyakinan yang salah. Salah apa benda? Dia kata disamakan para wali dengan Nabi. Macam tu pula dah. Padahal istilah pun lain-lain dah. Dari segi bahasa sama je, dari segi bahasa Arab, dari segi istilah lain. Maksum mahfuz dengan mana terjaga, dari segi bahasa sama. Tapi dalam istilah usuluddin, maksum ni terpelihara daripada melakukan dosa dan kesalahan menyebabkan dosa lah. Itu adalah status para Nabi dan Rasul. Adapun mahfuz ini adalah hal yang berkaitan dengan golongan awliya. Dan terpelihara di sini dengan arti bukan mereka tak buat salah dan dosa, mereka buat juga, tapi mereka cepat sedar dan taubat. Betul. Jadi file tu ditutup. Buat salah tersilap, cuba tinggal lagi, mereka tidaklah macam kita ni correct dah lalu. Tapi nak kata tak ada langsung tak juga. Adalah silap. Sebagai manusia ni adalah salah dosa silap tu. Tapi mereka cepat sedar dan mereka taubat. Beza dengan kita, paroklah sikit kita ni. Parok banyak salah, banyak silap, banyak berulang kali. Tapi tak apalah. Mereka kaum awliya ni ada juga, tapi tidaklah seperti kita ni. Cuma yang dikatakan mahfuz tadi tu, mereka ni secepat sedar dan mereka taubat atas kesalahan mereka tu. Jadi faham tu mereka tu ditutup. Itu istilah ahli tasawuf. Bukan tak ada dosa dan salah, tapi disalah faham oleh setengah orang. Tak tahulah sengaja tak sengaja ke, lalu dia kata ni antara kesesatan dalam jalan tasawuf ni. Dia kata mengiktikad para wali ni setara dengan Nabi dan Rasul. Masya Allah. Macamlah bodoh sangat orang ngaji tasawuf ni. Ulama tasawuf tu macamlah tak tahu kala. Baik. Kemudian saya nak sebut sikit tentang berkait dengan isu tadi tu. Isu ni saya kena sebut sebab hari ni orang suka bangkitkan isu-isu kontroversi.
tanpa disedari akhir sekali membabitkan kecelaruan berfikir kita. Jadi prinsip dalam sunnah ni berkait dengan Nabi dan Rasul ni dia maksum. Bila pegang kemah gitu, kadang-kadang orang akan bangkit. Lebih-lebih lagi benda tu disebut dalam Al-Quran. Mudah dengar dalam Al-Quran Nabi Musa tumbuk orang sampai mati. Padang. Dah warna tu. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Bila Nabi Musa tengok orang Bani Israel dengan Kipti berlawan ni, tiba-tiba Nabi Isa tertumbuk lalu mati orang Bani Kipti tu. Dah warna dah, tidakkah itu membunuh? Peninglah kita. Sebab tu kena pegang prinsip asas tadi tu, kena faham cerita. Yang dikatakan dosa ni bila orang sengaja nak melakukan larangan Allah. Bila perkara itu tidak sengaja, maka tidaklah dikatakan sebagai dosa. Sikit je sepelek tu, tapi bila dah nampak, akhir kali kita suruh, Nabi-Nabi pun buat salah juga. Kena dah dah putih. Jadi Nabi Musa tu bukan nak menyelesaikan pertikaian, lalu tertumbuk kepada orang ni sampai takdir Allah mati dia. Dan kita tahu bahawa dosa ni dia berkait dengan kemahuan. Apa-apa yang berlaku bukan dengan pilihan manusia, dia tidak dikira sebagai dosa. Rufi'al qalam an salas, al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat qalam tidak dikira sebagai dosa atas 3 jenis perbuatan. Al-khata', tersilap, tersalah. Maksudnya bukan niat dia, bukan kesengajaan dia. Sekalipun perbuatan itu dosa, tapi orang yang terlibat itu tidak dikira dosa. Nisyan, lupa. Sekalipun dia terbuat benda itu salah, tapi terbuat kerana dia terlupa benda itu. Berarti dia tidak sengaja, bukan kemahuan dia, bukan niat dia, bukan keinginan dia. Maka dia angkat qalam, tidak dikira bersalah. Jadi orang sekalipun orang tu telah melakukan perbuatan itu salah dari segi syarak, tapi oleh kerana berlaku pada orang yang terlupa dalam perkara itu, maka orang yang terlibat tidak dikira berdosa. Demikian juga paksaan, mastukrihu alaihi. Orang yang terpaksa buat sesuatu atau dipaksa membuat sesuatu, berarti itu bukan kemahuan dia, bukan kehendak dia. Allah sajalah yang tahu kedudukan ni. Masing-masing betul sungguh ke itu serah kepada Allah lah. Tapi nak ke apanya, dari segi hukumannya dia tidak dikira berdosa di sisi Allah. Itu kaedah penyelesaian bila cerita-cerita macam tu. Kita tak dengar lah tangguh tu, cuma sama dia diterima atau tidak. Kalau dia taubat atas perbuatan salah dia tu, jadi tangguh tu kita sama ada mungkin maksud tertentu ataupun kita kena tengok maksud tangguh dia tu lah. Kalau kemungkinan maksud tangguh tu ditangguh berkemungkinan dengan maksud kalau dia sepatutnya di mendapat pembalasan dunia ni, maka tidak dikenakan kemungkinan maksud itulah. Nanti kita tengok balik, saya pun kurang pasti maksud dia itulah. Jadi seperti orang yang tiada dosa, seperti sebab apa? Sebab bukan berarti tak ada dosa, tapi dengan taubat tu macam tak ada dosa. Kita fahamlah, macam tak ada dosa. Dari segi perkiraan macam tak ada lah, tapi hakikatnya ada lah, tapi diberi kemaafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab pengampunan dosa ni sebenarnya banyak cara, peluang untuk mendapatkan ampunan ni. Asasnya taubat, asasnya. Kita kena faham. Sebab kadang-kadang ada kekeliruan sekilah dalam persoalan ni. Salahnya tak buka ruang langsung kepada hal-hal lain yang juga menyumbang kepada pengampunan dosa ini. Dalam syariat kita ni, dia ada 2 dosa, dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil ni terampung dengan amal-amal soleh, perbuatan baik kita. Dosa besar ni dengan taubat. Itu asal, prinsip. Itu kata orang nunggu asal dia. Walau bagaimanapun ada ruang-ruang lain, masih ada kesempatan lain yang juga menyumbang kepada pengampunan ini. Pengampunan ini. Baik. Antaranya sekalipun ini menjadi khilaf, yakni
amalan-amalan tertentu yang kadang-kadang menyumbang juga kepada pengampunan dosa-dosa besar ni. Dosa besar, sekalipun itu ada kilah-kilah dalam ulama. Yang kita tahu amalan kita ni boleh menghapuskan dosa kecil. Dosa besar macam mana? Adalah beberapa perkara. Contohnya tentang ibadah puasa. Kalau kita tengok, dia berbalik pada dalil dia, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisaban tu, diampunkan segala dosanya tu. Dari dosa ni, dengan amalan puasa ni, dosa apa terampun? Besar kecil itu ada kilah-kilah. Ada sebahagian di antara pendapat yang mengemukakan, dikata termasuk dosa besar juga. Sekalipun asalnya yang menjadi pegangan kebanyakan alim ulama kita ni, dia hanya melibatkan dosa kecil. Tapi ada jugalah pandangan yang kata termasuk dosa besar juga. Cuma saya nak gambar dari subhan agaknya, sekiranya betul pandangan yang kata bahawa termasuk dosa besar juga tu, ada sudut pandang dia, yang hakikatnya wallahu alam lah. Jadi kita faham bahawa bila Nabi sebut tentang amalan tu, siapa yang berpuasa dalam keadaan iman dan ihtisaban, iaitu dia melibatkan kesedaran hati. Dia berpuasa atas dasar hati yang hidup, hati yang ingin mengabdikan diri kepada Allah, hati yang ingin kembali kepada Allah, hati yang ingin menghayati amalan dia tu. Jadi amalan dia tu, amalan yang disertai dengan gerak hati dia tu. Dan kalau kita tengok pada tasawuf, gerak hati dia itu sebenarnya ada makna an-nadam, penyesalan. Penyesalan ni sebenarnya ada kesedaran hati dia tu. Kesedaran atas melakukan salah dan dosa ni, lalu dia terasa nak mengagungkan Allah. Atas dasar itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu mentakrikan taubat dengan makna ta'zimu amrillah, mengagungkan, memuliakan urusan Tuhan tu. Jadi bila seorang berpuasa dan kadang kemahuan dia tu ada makna tu, ada makna mengagungkan Allah. Dan bila ada makna tu, sudah ada makna taubat. Jadi bagi pandangan yang kata orang yang buat amalan tadi itu terampun dosa, termasuk dosa besar, mungkin dilihat dari sudut tadi, bahawa di sebalik amalan dalam bentuk iman dan ihtisaban itu sudah ada makna taubat. Wallahu alam dari segi itu. Selagi kita sedia, kita menjadi keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan adanya syafaat. Syafaat ni memberi pertolongan. Jika kita faham, jangan keliru. Kadang-kadang berlaku juga kekeliruan bila faham, bila tengok sebelah mata. Tengok sebelah mata, keliru banyaklah. Termasuklah isu selawat syifaat tu kita tengok sebelah mata tu. Ya, kita tengok sebelah mata lah tu. Dah tengok dua belah mata. Syafaat pun sama. Kita tahu dalam Al-Quran menyebut, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak dapat memberikan pertolongan dan syafaat kecuali dengan izin. Ada kecualinya tu. Jadi inilah yang perlu kita tengok, yang dikatakan tengok dengan dua mata. Dengan mata usuluddin, keyakinan kita bahawa memang tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat memberi syafaat melainkan Allah saja. Itu akidah kita, tauhid kita. Tak ada boleh tolong kan Allah. Tapi illa biizni ni, kecuali ada golongan yang diberi kemuliaan oleh Allah untuk menolong, diberi. Jadi orang yang memberi syafaat ni bukan atas autoriti sendiri, tapi diberi kemuliaan oleh Allah. Baik, kemudian jenis-jenis syafaat ni banyak. Yang kita biasa kenal syafaatul uzma, syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyegera dan memulakan hisab di mahsyar. Yang nabi-nabi lain saya dah mampu nak beri syafaat ni. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Itu khas untuk Nabi Muhammad. Kemudian ada syafaat untuk memasukkan umat muslimin ini, segolongan orang Islam ni, ke dalam syurga tanpa hisab. Tanpa hisab. Masuk tanpa hisab ada. Disebut dalam riwayat 70,000 di kalangan umat Nabi Muhammad ni yang masuk syurga tanpa hisab. Itu dengan syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syafaat untuk mengangkatkan darjat di dalam syurga. Ini umum, tidak khusus untuk Nabi Muhammad, bahkan untuk para nabi dan rasul yang lain juga, bahkan untuk
orang soleh dan awliya yang lain. Kemudian ada juga antara syafaatnya adalah syafaat untuk melepaskan orang yang melakukan kesalahan dosa besar tapi tidak sempat bertaubat daripada dihumbang ke dalam neraka. Jadi syafaat ini antara sebab yang boleh menyelesaikan permasalahan dosa yang tidak ditaubatkan. Itu saya nak khabar tu. Bahawa taubat tu asah, tapi ada ruang-ruang lain. Termasuklah dengan rahmat Allah dan macam-macam lagi lah. Biar kita faham ini dengan luas sikit. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.